tidak benar, tuan. Okey. Ada tafsiran, Abdullah Hashim Abah Sadiq alaihi salam ketika menafsirkan peristiwa ini, punca sebenar mereka diazab oleh Allah adalah kerana mereka melanggar kemuliaan rumah Nabi Allah Lut alaihi salam. Perbuatan mereka memecah masuk rumah Nabi Allah Lut, itulah punca sebenar mereka diazab. Pada ketika itu juga Abdullah Hashim Abah Sadiq alaihi wasallam menerangkan on the spot, pada ketika itu juga mereka ditimpa dengan kebutaan. Dan hal ini juga menjawab bagaimana sebenarnya Nabi Lut alaihi salam dan para pengikutnya, iaitu puteri-puterinya, berjaya melarikan diri. Baik, terima kasih Saudara Boris. Satu penjelasan yang mungkin agak mengejutkan, mungkin mengejutkan sekali kepada dunia Islam terutamanya. Apabila Abdullah Hashim Abah Sadiq alaihi salam meletakkan hakikat sebenar dan menjelaskan apa sebenar yang telah berlaku kepada kaum Sodom dan Gomorrah, di mana Nabi Lut AS telah menawarkan putrinya atau anak perempuannya sendiri, anak-anak perempuannya sendiri. Ini bercanggah dengan tafsiran para ulama Islam yang mengatakan putri-putri yang ditawarkan itu merujuk kepada putri-putri ataupun anak-anak perempuan di kalangan umat di Sodom dan Gomorrah. Tapi yang hakikatnya putri-putri itu merujuk kepada anak-anak Nabi Lut sendiri. Terima kasih penjelasan diberikan oleh saudara Bukhari. Seterusnya saya menjemput saudara Azul untuk mengutarakan dan membahas dan menjawab tuduhan dan fitnah seterusnya yang dilakukan oleh Ustaz Ma'rufah. Dijemput saudara Azul. Terima kasih saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wal mahdin wa sallim taslimah. Okey, amat menarik sekali penjelasan dari Abah Sadiq Abdul Hashim berkenaan video tadi. Beliau alaihissalam memberitahu satu kisah dalam Injil bagaimana Isa alaihissalam memberikan pembelaan ke atas seorang wanita yang dituduh berzina. Kisah ketika ulama Yahudi hendak menghukum rejam ke atas seorang wanita yang dituduh melakukan zina. Nabi Isa AS telah melakarkan satu garisan di hadapan para ulama ini dan berkata, biarlah sesiapa yang tidak berdosa menjadi orang yang pertama melontarkan batu. Jadi kita lihat di sini para ulama ini menyedari mereka juga tidak maksum dan melakukan dosa, lalu mereka beredar dari wanita tersebut. Jadi daripada kisah ini kita dapati ulama adalah pendosa, maka mereka tidak layak menghukum orang lain. Dari segi lain kita dapati sifat ihsan dan rahmat Allah yang sebenarlah yang dapat merungkai masalah umat melalui lantikan hujah Allah dan lantikannya. Maksudnya hujah Allah yang dilantiknya. Mereka sendiri adalah pendosa, iaitu ulama-ulama Yahudi yang disebutkan dalam kisah ini. Hakikatnya inilah sifat ihsan dan rahmat dari Tuhan yang dapat merungkai masalah umat. Kita sebagai hamba, kita wajib mengambil kisah-kisah mulia ini sebagai contoh dan tauladan untuk diikuti. Bagaimana hujah Tuhan yang sebenar merungkai masalah manusia tanpa mengecualikan sifat ihsan dan kasih sayang Tuhan. Marilah kita perhatikan apa yang dijelaskan oleh Imam Ahmad Al-Hasan alaihissalam yang merupakan hujah Allah yang sebenar di zaman ini berkenaan punca dan sebab seseorang itu cenderung kepada LGBT. Kata beliau alaihissalam di dalam kitab The Goal of the Wise bahawa seseorang itu cenderung kepada LGBTQ adalah kerana dua sebab. Pertama, pernah didera secara seksual semasa kecil. Kedua, faktor genetik. Faktor genetik dari ayah, ibu, datuk, nenek, moyang yang cenderung kepada LGBTQ.
inilah dua punca yang menyebabkan seseorang cenderung kepada LGBTQ. Dan naluri terbina daripada sebab itu. Dan ianya bukanlah kecenderungan LGBTQ itu atau seseorang yang mempunyai naluri LGBTQ itu datang daripada faktor persecaran semata-mata. Saya hendak tanya kepada sidang penonton, bagaimana mereka yang hendak mendekatkan diri kepada Tuhan jika mereka terus dihina, didiskriminasi dan dihukum? Bukankah hujah Allah di zaman ini mempunyai kaedah dan cara untuk merungkaikan masalah manusia tanpa mengecualikan sifat ihsan dan kasih sayang Tuhan? Sebagaimana contoh, doktor perlu merawat pesakit tanpa mengambil kira latar belakang dan status pesakit. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Saudara Azul. Satu komentar dan jawab balas yang sangat memuaskan. Alhamdulillah. Kita sering terdengar ungkapan yang mengatakan bahawa rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Dan kita juga sering diceritakan, dikisahkan bagaimana seorang pelacur itu dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Semata-mata dia memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan. Jadi di manakah nilai ihsan di dalam agama di dunia ini dan juga terutamanya agama Islam. Betul. Yang sepatutnya bersifat aman dan ihsan terhadap manusia. Baik, seterusnya saya menjemput kembali saudara Maznan untuk membawakan isu seterusnya yang dibawa oleh Ustaz Mat Rofah untuk beliau menjawab dan menjelaskan. Silakan, saudara Maznan. Ustaz Mat Rofah juga ada menuduh bahawa kami berlapan ini sebagai ejen asing. Itu sebuah dakwaan yang begitu berat. Tetapi ia menyambung tuduhan. Peliknya ia menyambung tuduhannya dengan ucapan wallahu alam. Okey. Kita semua tahu orang Melayu yang beragama Islam, ucapan seperti itu merujuk pada keadaan di mana seseorang itu kurang berilmu terhadap apa yang disampaikannya. Dan wallahu alam bisawab itu mengembalikan ilmu dan pengetahuan yang sesungguhnya kepada Allah yang Maha mengetahui. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hakikatnya seperti mana yang tercatat di dalam Al-Quran, kita wajib meneliti dan menyiasat apa jua info atau dalil. Okey? Kerana itu merupakan saranan daripada kitab suci kita sendiri. Berikut adalah sebahagian petikan daripada surah Al-Hujurat yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seseorang fasik yang membawa sesuatu berita, maka kajilah dalam menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini, yakni dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesal terhadap apa yang telah kamu lakukan. Okey? Dan di dalam surah Al-Maidah ayat 8 ada berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan kerana Allah. Okey? Ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencian kamu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Maka berlaku adillah. Kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Isu LGBTQ ini memang terlalu sensitif dan menjadi fobia di kalangan umat Islam. Ia terlalu sensitif dan fobia. Itulah yang kita dapati berlaku. Tanpa disedari, seolah-olah kita terlepas pandang dan menutup mata terhadap kesalahan-kesalahan lain yang jauh lebih besar impaknya terhadap masyarakat. Kita perlu ingat, Al-Quran berulang kali menegaskan sifat rahmah Tuhan dan hanya dialah sahaja yang layak menghukum. Ingat, hanya Allah sahaja yang layak menghukum. Sungguh pun begitu. Jangan kita salah faham dan menganggap seolah-olah kita bebas melakukan apa jua kesalahan
lalu berdalih dengan berkata hanya Allah yang layak menghukum. Hakikatnya, seperti mana yang saya sebutkan tadi, bahawa Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan demi merealisasikan kasih sayang yang teragungnya, Tuhan telah mengirimkan para rasul dan nabi sebagai rahmat terbesar di muka bumi. Melalui khalifahnya, Tuhan menyalurkan kasih sayangnya dalam membimbing dan mentadbir manusia agar mereka dapat hidup dalam keadilan dan kebenaran yang sejati. Ingatlah, Tuhan mentadbir melalui wakil pilihannya dan bukannya melalui wakil pilihan majoriti manusia di muka bumi. Di akhir zaman ini, kita lihatlah dengan mata kepala kita sendiri bagaimana manusia berselisih faham, berbalah dan berpecah belah dalam urusan hukum hakam. Sehingga mereka menyesatkan segolongan manusia, mengkafirkan saudara sendiri dan menghukum manusia bukan dengan syariat dan hukuman yang berlandaskan sifat ihsan Tuhan. Ya, betul. Lihat dan renungkanlah saudara. Saya ingin menyoal tuan-tuan dan puan-puan. Adakah benar bahawa mahkamah syariah kita telah memberikan hukum hakam kepada masyarakat Islam di Malaysia berlandaskan sifat Tuhan yang mendahulukan kasih sayangnya? Atau adakah mereka telah bertindak di luar peraturan dan syariat agama yang sesungguhnya? Semoga kita bersama dapat merenung persoalan ini dengan jujur dan ikhlas demi agama yang suci ini. Ya. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih Saudara Mazlan. Saya rasa amat terkesan dengan peringatan yang Allah berikan. Dan janganlah kebencian kamu kepada sesuatu kaum itu menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah. Jadi ayat ini saya tujukan kepada diri saya, kepada kita semua dan kepada semua umat Islam di luar sana yang mungkin melihat kami sebagai orang-orang yang sesat dan sebagainya. Berlaku adillah kepada diri anda dan berlaku adillah kepada kami. Siasatlah, kajilah pembuktian dari kami dengan adil sebelum anda melakukan tuduhan dan berprasangka buruk terhadap kami, insya-Allah. Sidang penonton, salah satu perkara yang juga mengejutkan kami di dalam ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Mak Rofaq ialah tuduhan dan fitnah beliau terhadap 104 ahli agama yang kami anuti ini yang telah ditahan oleh kerajaan Turki. Dan Ustaz Mak Rofaq telah mengatakan bahawa 104 mereka ini telah ditahan kerana mereka cuba mempromosikan aktiviti LGBTQ di Turki. Sidang penonton yang dihormati, ini adalah fitnah yang sangat dahsyat dan sangat menjijikkan. Hakikatnya yang sebenar, wahai sidang penonton, terutamanya saya tuju kepada Ustaz Mak Rofaq, 104 ahli agama kami yang ditahan sebenarnya terdiri daripada lelaki, wanita, warga tua dan kanak-kanak. Dan mereka ini berasal daripada beberapa luar negara. Betul. Mereka ini telah dianiaya dan ada yang telah dipenjarakan dan ada yang diugut di negara-negara asal mereka seperti Iran, Iraq, Algeria dan Thailand dan sebagainya. Oleh kerana demikian, mereka tidak mempunyai pilihan, melainkan mereka terpaksa pergi ke Turki dan berusaha merentasi sempadan secara sah pada 24 Mei 2023 untuk mendapatkan suaka di Bulgaria atau mana-mana negara Eropah. Dan ikhtiar mereka ini telah pun didahului dengan sokongan berpuluh-puluh organisasi kemanusiaan dan keadilan di seluruh dunia, termasuk PBB, Amnesty International dan Human Rights Without Frontiers dan sebagainya. Betul. Berikut adalah rakaman video salah satu kenyataan rasmi daripada mereka ketika Majlis Hak Asasi Manusia di bawah PBB. Saksikan sidang penonton. And now I will raise a new case of asylum seeker in Turkey. Effectively, since May of this year, over 100 Ahmadis from various countries where they were heavily persecuted have been detained by the Turkish authorities in the Aden Immigration Detention Center.
they want to apply for asylum in a new country. Those people from the Ahmadi religions of peace and light do not want to stay in Turkey, another Muslim-majority country where people also consider them infidels and treat them as such. Because of this social stigmatization, their life in a hidden detention camp is even under threat. They should be evacuated from it as soon as possible and granted humanitarian asylum visas so they can legally enter the EU and start their asylum procedure there. The Ahmadi detainees are living in an inhuman condition. 10-15 adult and children held together in spaces of less than 35 square meters. One single bathroom available for all of them. Insufficient water and soap supplies, and no hygiene pads for menstruation women. No social activities for children is available. As the last few years, members of the Ahmadi religion of peace and light have been supported by Amnesty International, Human Rights Without Frontiers, Freedom House, CAP Freedom of Conscience, the United States Commission on International Religious Freedom, USCF, the Border Violence Monitoring Network, and the Peter Tatchell Foundation. On 4 July 2023, Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief, Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants, Working Group on Arbitrary Detentions, and the Special Rapporteur on Minority Issue co-signed an appeal addressed to Turkish authorities asking them not to deport the Ahmadi asylum seeker. What they want is to reach European Union and to apply for asylum in various of its member states where they have some family or where they can rely on the assistance of institutions run by local communities of the Ahmadi religion. Since they are currently in de facto detention, asylum humanitarian visas through Europe consulates in Turkey are the only way available to them now to safeguard their rights to freedom of religion and their rights to life and freedom from inhuman and degrading treatments. Thank you very much. Selamat kembali sidang penonton. Alhamdulillah, dari klip video sebentar tadi ternyata kesemua 104 ahli agama kami ini tidak ada kaitan langsung dengan aktiviti mempromosikan LGBTQ sebagaimana difitnah oleh Ustaz Mat Rofa. Mereka ini telah ditahan di pusat tahanan Aden dan mereka telah melalui penderaan fizikal, seksual dan mental yang amat berat. Mereka juga telah dipaksa menandatangani dokumen untuk mengakui kebenaran segala tuduhan palsu terhadap mereka. Sidang penonton yang saya hormati, apakah logik warga tua, kanak-kanak, bayi yang membawa bersama mereka bagasi-bagasi berjalan kaki ke arah pos immigration sempadan Turki Bulgaria adalah mereka yang melaung dan mempromosikan LGBT dan mereka ke sana membawa pasport-pasport mereka dengan dokumen-dokumen daripada pertubuhan-pertubuhan hak asasi manusia. Apakah logik mereka ini mempromosikan LGBTQ? Alhamdulillah sidang penonton, kes ini telah dibicarakan di Mahkamah Turki dan Alhamdulillah pada awal Ogos 2023 Mahkamah Turki sendiri telah mengesahkan bahawa kesemua mereka ini telah ditahan secara batil, secara zalim dan mereka diperlakukan dengan pelbagai bentuk kezaliman oleh kerajaan Turki. Dan sukacita kami ingin memaklumkan bahawa pihak kami sedang mengambil tindakan undang-undang untuk menyaman kerajaan Turki. Dan kami juga menunjukkan ini kepada Ustaz Mat Rofa di atas segala fitnah keji yang beliau lemparkan terhadap kami. Seterusnya saya tujukan kembali kepada saudara Bukhari untuk membawa perbahasan dan perbincangan seterusnya. Dipersilakan saudara Bukhari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa alihi wa sallim taslima. Sidang penonton, saya ingin tegaskan sekali lagi persoalan yang dibangkitkan oleh Ustaz Mat Rofa, iaitu seolah-olah dia membawa bahawa kami ini melanggar syariat Allah. Sekali lagi saya tegaskan bahawa
undang-undang mahkamah syariah di Malaysia bukanlah undang-undang yang diturunkan oleh Allah. Dia adalah peninggalan daripada penjajah British. Syariat Allah hendaklah melalui wakil Allah, hendaklah melalui khalifahnya sendiri. Dan para hakim yang dilantik, yang duduk di kerusi hakim di mahkamah syariah, bukanlah wakil Allah, bukanlah khalifahnya. Siapa yang melantik mereka? Jika para hakim ni adalah dikatakan sebagai penentu, penegak kepada syariat Allah, satu soalan tuan-tuan. Ya. Mengapa Allah perlu mengutuskan Imam Mahdi? Ya. Mengapa Allah perlu mengutuskan Imam Mahdi? Sidang penonton, terdapat sebuah hadis yang mengisyaratkan bahawa di akhir zaman pengikut-pengikut sebenar, iaitu para ansar Imam Mahdi, akan dianggap melanggar syariat Allah. Ya, benar. Saya akan bacakan hadisnya. Apabila Al-Qaim kami bangkit, beliau akan menyeru manusia kepada Islam yang baru. Islam yang baru. Islam yang baru. Dan akan membimbing mereka kepada perkara-perkara yang telah diselisihkan dan dari apa yang manusia telah berpaling darinya. Ya. Beliau dipanggil Al-Mahdi kerana beliau akan membimbing manusia kepada perkara yang mana mereka telah berselisih. Ya. Beliau dipanggil Al-Qaim kerana kebangkitannya dalam menubuhkan kebenaran. Ya. Jadi jelas tuan-tuan, Imam Mahdi akan membawa agama dan syariat yang baru. Ya. Sebab itulah manusia menganggap kami melanggar syariat. Ya. Begitu jugalah yang dituduhkan para agawan pada zaman dahulu, pada zaman nabi-nabi yang terdahulu. Ya. Ketika mereka menentang nabi-nabi mereka. Ya. 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 Terima kasih Saudara Bukhari. Satu penjelasan yang saya rasa ringkas tetapi padat ya. Ya. Dan jika kita jujur mengkaji sirah para Nabi dan Rasul, setiap kali Nabi dan Rasul itu diutus, dia akan dituduh gila, membawa ajaran baru, sesat dan sebagainya. Ya. Dan sunnah ini tidak akan bertukar. Ia akan berlaku, sejarah berulang kembali. Ya. Dan begitulah apa yang akan berlaku dan sedang berlaku sekarang apabila kami menampilkan dan mengisytiharkan Imam Mahdi muncul dengan agama yang dibawanya. Ya. Agama ini dituduh sesat dan sebagainya. Sedangkan dalam hadis menyatakan umat Islam, umat manusia berpecah berselisih. Dan Imam Mahdi bermakna orang yang terbimbing, orang yang telah dipimpin, dan dia hadir dan diutus kepada manusia untuk membimbing manusia. Sekiranya Islam bersih Islam yang ada sekarang adalah benar, kenapakah diutus Imam Al-Mahdi untuk membimbing kembali umat manusia? Ya. Ini satu persoalan yang harus kita renung dan fikirkan secara jujur ya. Ya. Seterusnya saya menjemput kembali saudara Azizul untuk membangkitkan satu perkara yang besar, iaitu tajuk ceramah Ustaz Ma'rufah itu sendiri dan memberikan jawab balas kepada tuduhan beliau. Disilakan saudara Azizul. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad ala imam wal mahdin wa sallim taslimah. Sidang penonton yang dihormati. Okey, berkenaan tentang klip video daripada Ustaz Ma'rufah yang bertajuk ceramah konspirasi terhadap Islam. Di sini kami tidak melakukan konspirasi terhadap agama Islam sebagaimana difitnah difitnah oleh Ustaz Ma'rufah. Sebaliknya, Betul. kami memang merancang untuk menghancurkan Ya. semua bisi Islam atau bisi agama yang batil. Termasuklah bisi-bisi Islam atau aliran Islam yang telah dirosakkan oleh bahala-bahala akhir zaman, iaitu para ulama. Ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS pernah merancang sebelum menghancurkan agama sesat ciptaan para ulama dengan memecah bahala-bahala pada zamannya. Ya. Sidang penonton yang dihormati dan dikasihi sekalian. Dan sebagaimana Yahudi dan Nasara yang masing-masing terus mendakwa bahawa mereka lah umat pilihan Tuhan, tetapi hakikatnya mereka bukanlah sebagaimana yang didakwa. Ya, betul. Ini kerana mereka tidak mengambil para hujah atau utusan Tuhan sebagai pemimpin mereka. Sebaliknya,
mereka sendiri memilih pemimpin dari kalangan mereka. Inilah kesyirikan yang mereka tidak sedari. Betul. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, umat Islam juga tidak terkecuali dalam melakukan perkara yang sama. Betul. Nampak di sini. Kerana Nabi SAW telah memberitahu bahawa umat Islam turut menuruti langkah dan mengulangi kesilapan Yahudi dan Nasrani. Kami bersetuju memang wujud konspirasi terhadap Islam. Memang konspirasi ini berlaku dalam Islam. Tapi sebenarnya ia didalangi sejak awal. Bermula dari saat kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi diingatkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan suatu pemakluman yang amat berat untuk disampaikan melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ayat peringatan Allah itu? Daripada surah Al-Maidah ayat ke-67, wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika engkau tidak melakukannya, yakni dengan menyampaikan semuanya, maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusannya. Dan Allah jugalah akan memeliharamu dari kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada kaum yang kafir. Betul. Sidang penonton yang dihormati sekalian, apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala arahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam maklumkan kepada orang ramai, dan jika tidak dimaklumkan, seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyampaikan apa jua risalah agama kepada umatnya. Setelah turunnya ayat itu, Nabi SAW telah mengumumkan kepada ribuan manusia di Ghadir Khum bahawa Imam Ali AS adalah penggantinya dan pewaris kepimpinan ke atas umat Islam, sambil memegang dan menjulang tangan Imam Ali AS. Allahu Akbar. Setelah Nabi SAW melakukan perkara itu, langsung turun ayat berikut dari surah Al-Maidah ayat ketiga. Pada hari ini, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Sidang penonton yang dikasihi, ini membuktikan bahawa agama Tuhan menjadi sempurna pada zaman setiap Nabi itu, apabila Nabi tersebut menamakan dan mewasiatkan pengganti pewarisnya agar urusan agama terus terjaga dan kekal relevan. Inilah sunnah arahan Tuhan kepada setiap para utusannya sejak Adam AS hingga saat ini. Dan sunnah Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan berubah selamanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-62. Alhamdulillah. Sebagai sunnah Allah yang berlaku ke atas orang-orang yang telah terdahulu sebelummu, dan engkau tidak akan mendapati sebarang perubahan pada sunnah Allah. Maka konspirasi terhadap Islam bermula apabila Imam Ali AS dinafikan haknya dan Abu Bakar dilantik secara batil. Batil di Saqifah Bani Sa'idah. Betul. Sejak itu bermulalah perpecahan dan peperangan sama umat Islam hingga kini. Para pewaris Nabi SAW dari keluarga sucinya dibunuh oleh pemerintah Umayyah dan Abbasiyah yang memaksa Imam Al-Mahdi AS gaib untuk mengelak dari turut dibunuh. Ini menyebabkan umat Islam berada dalam zaman fitnah. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, inilah perpecahan umat Islam dari segala aspek, politik, akidah, fiqh dan lain-lainnya. Sehingga menjadi teruk hingga kini. Alhamdulillah, satu penjelasan yang amat menarik kepada umat Islam, terutamanya daripada dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Suka cita kami ingin menasihatkan anda untuk berlaku jujur dalam kajian. Anda semua telah ditipu
oleh para ulama anda tentang apa yang sebenar berlaku dalam sejarah Islam. Ya. Jika anda memegang versi sejarah yang anda pegang, lihatlah realiti Islam yang ada kini. Berpecah belah, berperang, ditindas. Ada sesuatu, tentu ada sesuatu yang pelik yang telah berlaku yang tidak diceritakan dengan jujur kepada anda semua. Saya tidak ada rasa ihsan kepada ulama-ulama yang mengkhianati agama Tuhan. Kami sangat ihsan terhadap anda, orang-orang yang telah ditipu oleh para ulama-ulama yang Nabi gambarkan sebagai berhala-berhala di akhir zaman yang boleh bertutur dan berhujah menentang Imam Al-Mahdi. Jadi seterusnya saya menjemput saudara Maznan untuk menyambung perbincangan kita dan kita melihat seterusnya soalan dan tuduhan yang diberikan oleh Ustaz Ma'rufah. Ya, silakan saudara Maznan. Ya, terima kasih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad al-Hadiyin salim taslim. Ya, Ustaz Ma'rufah juga ada menggambar dan mengingatkan kita tentang sebuah hadis yang menggambarkan bahawa syirik yang halus umpama semut hitam. Hakikatnya, sidang penonton semua, fitnah terbesar yang menyebabkan syirik yang halus datangnya daripada mulut para ulama itu sendiri. Ya, baginda Nabi SAW berulang kali mengingatkan umatnya tentang kejahatan para ulama yang lebih bahaya dari fitnah Dajjal. Bahkan, ada riwayat yang merujuk ulama yang jahat itu adalah mereka yang bekerjasama dengan pemerintah yang zalim. Ya. Atas nama agama, kebanyakan para ulama itu terlibat dengan dosa meraihkan kekuasaan dan kedudukan. Ya. Seperti pendeta dan ulama Yahudi yang bekerjasama dengan penguasa Romawi, majoriti ulama kita juga bersekongkol dengan penguasa negara demi mempertahankan status mereka di mata masyarakat. Ya. Mereka inilah penyebab utama manusia terpalit dengan dosa syirik yang digambarkan sebagai lebih halus dari semut yang hitam. Ya. Daripada Imam Ali bin Abi Talib alaihissalam, baginda berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sudah hampir suatu masa di mana tidak tinggal lagi daripada Islam ini kecuali hanya namanya, dan tidak tinggal daripada Al-Quran itu kecuali hanya tulisannya. Masjid tersergam indah, tetapi ia kosong daripada hidayah. Ulama yang ada di bawah, ulama yang ada adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah naungan langit. Dari merekalah berpuncanya fitnah, dan kepada merekalah fitnah ini akan kembali. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Tuan-tuan boleh rujuk sendiri hadis ini dalam kitab-kitab tuan-tuan sendiri. Dan para ulama adalah mereka yang paling kuat menentang Imam Al-Mahdi alaihissalam di akhir zaman. Okay. Terdapat juga sebuah riwayat daripada Fudail ibnu Yasar meriwayatkan, aku mendengar Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam berkata, apabila Al-Qaim kami alaihissalam bangkit, dia akan berdepan dengan kejahilan manusia yang lebih teruk daripada apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW pada zaman jahiliyah. Aku bertanya, kenapa ia menjadi begitu? Imam alaihissalam menjawab, Rasulullah SAW datang kepada orang-orang yang menyembah batu dan kayu yang diukir. Akan tetapi Al-Qaim kami datang kepada orang-orang yang semuanya akan mentafsir sendiri kitabullah bagi menentang tafsirannya, dan akan berhujah menentang Al-Qaim alaihissalam melalui tafsiran pribadi mereka. Demi Allah, Al-Qaim alaihissalam akan memasukkan keadilannya di dalam rumah-rumah mereka sama seperti panas dan sejuk masuk ke dalamnya. Ya tuan-tuan semua, setiap kali para utusan Allah diutus kepada kaumnya, pasti mereka akan terlebih dahulu ditentang oleh para pendeta dan ulama yang mengelirukan kaumnya. Sebagai contoh tuan-tuan, di zaman Isa alaihissalam, baginda difitnah oleh para ulama sejak sebelum ia dilahirkan. Setelah dia dilahirkan, sehinggalah ke hari dia menuntut wasiat kedatangannya seperti dikabarkan di dalam kitab Isaiah. Isa alaihissalam bagaimanapun tetap ditolak oleh pendeta Yahudi yang sebenarnya berjaya menipu majoriti umat Yahudi di zaman itu dari menerima dan beriman
dengan Nabi Isa AS. Umat Islam hakikatnya telah mudah diperdayakan dan ditipu para ulama sehingga melakukan syirik yang halus tanpa disedari. Maka itulah Nabi mengibaratkan syirik ini, syirik percaya kepada ulama ini, kepada berhala ulama ini, umpama semut hitam di atas batu hitam di dalam gua yang gelap gelita. Okey, sekian saja. Alhamdulillah, terima kasih Saudara Maznan. Persoalan syirik ini suka saya tambah sedikit. Sekiranya kita bertanya kepada iblis laknatullah yang alaih, siapakah Tuhan? Dia pasti akan jawab Allah. Jadi hanya dengan mengatakan Allah itu Tuhan tidak menjamin bahawa kita beriman. Tetapi kenapakah iblis menjadi syirik? Dia syirik kerana dia menolak khalifah yang Allah lantik, iaitu Adam AS. Betul. Tepat sekali. Dan iblis mahu umat manusia mengikut jejak langkah dia. Betul. Sebab itu setiap kali diutus utusan daripada Allah, Allah mengutus utusannya, iblis akan memesongkan manusia daripada memilih mentaati utusan Allah. Iblis akan menekankan agama dalam bentuk amal ibadah dan merasakan dengan amal ibadah itu boleh masuk syurga. Mengaku Allah Tuhan, beramal ibadah dengan banyak, boleh masuk syurga. Dan kita boleh lihat perangai ini, sifat ini, perkara ini telah dilakukan oleh iblis apabila dia menawarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak sujud dan tidak akur dan mengakui kekhalifahan Adam AS dengan diganti dengan ibadah yang banyak. Betul. Dia berjanji, ya Allah, jika engkau tak suruh aku sujud kepada Adam, aku akan beribadah dengan ibadah yang tak pernah engkau saksikan atau mana-mana makhluk saksikan. Betul. Jadi ibadah dan mengaku Tuhan Allah sebagai Tuhan tidak menjamin syirik. Hakikat syirik yang sebenar apabila anda menolak hujah pelantikan Allah pada setiap zaman. Dan inilah yang kami ingin peringatkan kepada semua umat Islam dan kepada semua manusia. Baik sidang penonton sekalian, Ustaz Ma'rufah turut menuduh The Ahmadiyya Religion of Peace and Light, iaitu kami, agama kami, sebagai bersekongkol dengan satu pertubuhan bernama SIDAW.